Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Hu Ali Berosli, nombor metrik 273492. Hari ini saya akan membahaskan satu tajuk, iaitu pelaksanaan program perumahan rakyat, iaitu PPR di Selangor. Apa itu PPR? PPR ataupun Program Perumahan Rakyat adalah satu program kerajaan untuk menempatkan semula penduduk setinggan dan memenuhi keperluan perumahan berpendapatan rendah. Tentunya masyarakat tertentu tidak menyedari bahawa PPR ini ada terbahagi kepada dua kategori, iaitu PPR untuk disewa dan PPR untuk dimiliki. PPR untuk dimiliki dijual dengan harga di antara RM30,000 dan RM35,000 seunit di semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah Sarawak pula dengan harga RM40,500. Program perumahan rakyat, iaitu PPR kos rendah bertingkat, telah dibangunkan oleh Jabatan Perumahan Negara, iaitu JPN, di Kuala Lumpur sejak tahun 1998. Objektif ataupun tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk membina lebih banyak rumah mampu milik kepada orang ramai yang mempunyai masalah untuk membeli rumah sendiri. Yang seterusnya adalah untuk mengurangkan kadar gelandangan di Malaysia yang ketidakmampuan untuk memiliki rumah sendiri. Yang terakhir adalah untuk memastikan setiap penduduk berpendapatan rendah di Malaysia ini mempunyai rumah sendiri tanpa bebanan hutang rakyat di Malaysia. Projek mempunyai masalah masing-masing. Dan begitu juga dengan program perumahan rakyat ini. Antara masalah-masalah yang dimiliki ialah harga perumahan berada pada kedudukan yang tinggi. Walau bagaimanapun, kedudukan terendah adalah jumlah faktor rumah tangga, rumah berkualiti, kecukupan, subsidi, status perkahwinan, kadar gadai janji dan sebagainya. Yang kedua ialah kekurangan tempat letak kenderaan yang mencukupi. Selama bertahun-tahun masalah ini tidak dapat diselesaikan. Kereta kediaman telah meningkat tetapi jumlah tempat letak kenderaan masih tetap sama. Dan seterusnya adalah bebanan tunggakan sewa. Bebanan tunggakan sewa yang sering digunakan PHSSB untuk menakut-nakutkan penduduk dengan pemberitahuan mengenai pemotongan bekalan air dan pemindahan rumah. Seterusnya, golongan yang disasarkan. Antara golongan yang disasarkan dalam program ini adalah golongan B40. Golongan B40 ini adalah orang yang berpendapatan sebanyak RM4,000 sebulan ke bawah. Yang seterusnya, penempatan semula golongan setinggan. Golongan setinggan ini mereka tidak mampu membina rumah sendiri. Di samping itu mereka terpaksa berpindah randah dan membina rumah sendiri di tanah kerajaan secara haram untuk berteduh kerana tidak mampu membeli rumah. Dan golongan yang terakhir adalah golongan orang kurang upaya, iaitu OKU, yang di mana mereka ini tidak mampu bekerja untuk mencari wang yang lebih demi mendirikan rumah mereka sendiri. Mengenai masalah perumahan di Malaysia semakin kerap dibincangkan dalam semua platform digital dan akhbar.
Mengapakah isu perumahan ini perlu diselesaikan? Antara kepentingan projek PPR di Selangor ini adalah untuk memastikan setiap warga negara Malaysia yang berpendapatan rendah boleh mempunyai rumah sendiri. Yang seterusnya, mereka boleh meningkatkan taraf hidup di Malaysia. Yang ketiga adalah untuk mengurangkan masalah pengangguran yang berada di Malaysia yang semakin meningkat dari masa ke semasa. Yang seterusnya untuk meningkatkan ekonomi Malaysia yang sedang merudum dan menstabilkan ekonomi Malaysia ke taraf yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia. Yang di mana kebajikan ini perlulah dititik beratkan oleh agensi-agensi ataupun pihak-pihak yang berkuasa dalam menangani masalah ini. Kita sedia maklum bahawa program ini adalah program pembangunan perumahan bagi penduduk di kawasan bandar yang tidak mempunyai rumah sendiri untuk disewa dan dimiliki mengikut kawasan. Program ini adalah untuk memberi manfaat kepada penduduk bandar untuk menjalani kehidupan yang selesa, yang akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, terdapat 3 masalah sosioekonomi dalam pelaksanaan skema PPR, iaitu perpaduan sosial dan ekonomi. Jadi, Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah agensi pelaksana untuk projek PPR di seluruh negara. Antara ciri-ciri rumah PPR adalah seperti ruang seluas 700 kaki persegi dengan 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, dapur, kawasan pengering pakaian, lantai jubin. Terdapat juga kemudahan lain seperti dewan komuniti, taman permainan kanak-kanak, tadika, kedai, gerai, surau, tempat letak kereta dan tempat awam lain untuk penduduk menikmati persekitaran hidup yang berkualiti dan sihat. Program Perumahan Rakyat PPR adalah sama projek seperti projek Program Bantuan Rakyat PBR dan Rumah Mesra Rakyat Satu Malaysia RMR1M. Ketiga-tiga program ini adalah di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dilaksanakan oleh Jabatan Perumahan Negara dan Dasar Perumahan Negara DRN. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang diketuai oleh YB Puan Haja Zuraidah Kamarudin 2019 mengatakan bahawa beliau akan sentiasa menjaga kebajikan rakyat sesuai dengan visi KPKT, iaitu meneraju kemakmuran komuniti bandar dan persekitaran mampan, dan misi merealisasikan kemakmuran bersama melalui perumahan yang berdaya huni, perkhidmatan perbandaran yang mampan dan perkhidmatan kebombaan yang elektif justru meningkatkan kualiti hidup rakyat. Seperti yang kita lihat, ini adalah belanjawan yang dicadangkan oleh PPR. Okey, anggaran keperluan perumahan telah dibuat berdasarkan faktor-faktor seperti kelebihan bekalan perumahan, penggantian biasa, penggantian segera dan jumlah ulasan kenaikan perumahan dan kerajaan kejiranan hijau B5 34 isi rumah di Selangor. Hasil ramalan ini, jumlah rumah yang diperlukan pada tahun 2035 akan menjadi sebanyak 2.167.125 unit dalam kurungan jadual B5.27. Berbanding dengan stok perumahan yang ada, jumlah rumah tambahan yang diperlukan adalah 598,562 unit.
Sebanyak 130,298 unit rumah baru diperlukan di Kabupaten Gombak. 122,955 unit di daerah Petaling dan 106,881 di 881 unit di daerah Hulu Langat. Okey, yang seterusnya adalah hasil yang dijangkakan oleh PPR daripada program perumahan rakyat ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu impak sosial, impak ekonomi dan impak politik. Yang pertama, impak sosial. Impak sosial merujuk kepada kesan yang melibatkan hubungan dan perspektif sosial antara hubungan kejiranan dan pelbagai masalah yang timbul akibat pelaksanaan PPR. Kerajaan negeri mestilah menggalakkan kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah yang dimiliki, kerana struktur rumah PPR yang diprojek oleh kerajaan negeri sangat bersesuaian pada masyarakat untuk didiami. Ini kerana pelbagai faktor seperti keselamatan dan lain-lain sangat diterapkan oleh rumah PPR. Impak ekonomi memainkan peranan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan negara. Hasil daripada kajian yang dilakukan mendapati bahawa tahap pembangunan perumahan di kawasan PPR Lembah Subang meningkat dengan pesat. Ini diperkukuhkan lagi dengan pembinaan landasan monorail baru yang akan memudahkan lebih ramai orang di kawasan PPR ke bandar. Bukan hanya itu, kemudahan lain seperti pusat beli belah juga semakin meningkat. Seperti contoh pasaraya di Giant Kelana dan sebagainya. Daripada faktor-faktor kemudahan ini, ia dapat meringankan bebanan masyarakat seperti menjarakkan membeli bahan mentah. Perkhidmatan dapat menjimatkan masa. Jadi kerajaan negeri mestilah menambahkan projek PPR di kawasan tertumpu di mana terdapat pembangunan yang pesat dan faktor ekonomi terhadap pembelian barangan yang menyenangkan bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah rumah. Hasil ini, masyarakat belum mempunyai rumah yang lebih tertarik dari PPR ini. Dan yang terakhir adalah impak politik. Impak politik adalah pengaruh yang kuat, iaitu daripada hasil kajian bahawa pelaksanaan PPR sememangnya membawa pengaruh politik. Hasil dapatan kajian menunjukkan 29.2% responden bersetuju bahawa mereka tidak akan menyokong kerajaan dan akan mempengaruhi sikap mereka sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keadaan dan kemudahan yang terdapat di kawasan perumahan PPR. Sementara itu, 39.2% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Itu tidak akan melemahkan sokongan dan mempengaruhi sikap mereka walaupun mereka tidak berpuas hati dengan kemudahan yang ada di kawasan itu. Ini jelas menunjukkan bahawa rasa tidak puas hati tidak puas hati akan mempengaruhi sokongan mereka. Oleh itu, kerajaan negeri mestilah memfokuskan kepada pembinaan PPR di kawasan tanah yang tidak dimiliki, bagi elakkan membeli tanah di dalam zon industri, kerana selain pembinaan rumah tidak dibenarkan, ia juga hampir dengan kawasan kilang yang semestinya sesak trafik kawasan tersebut dengan kenderaan berat dan juga pencemaran. Persekitaran yang pasti tidak sesuai untuk masyarakat. Lokasi yang berdekatan dengan pusat bandar serta berhampiran pusat pengajian merupakan lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi. Hasil daripada sokongan masyarakat terhadap kerajaan negeri akan bertambah dalam memberi kepercayaan dalam pembangunan seperti projek PPR.